Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan ulangan pusingan ketiga Piala FA Inggeris yang berlangsung pada awal pagi tadi. Nottingham Forest menang 3-2 ke atas pasukan Blackpool. Everton menang tipis 1-0 ke atas pasukan Crystal Palace. Nottingham Forest berjaya marah ke peringkat seterusnya. Nottingham Forest berjaya menempuh slot ke pusingan seterusnya selepas berjaya menewaskan pasukan Blackpool dalam perlawanan ulangan pusingan ketiga Piala FA Inggeris yang berlangsung pada awal pagi tadi. Mereka bagaimanapun terpaksa menanti sehingga ke masa tambahan sebelum dapat mengesahkan tempat mereka untuk bermain di pusingan keempat nanti. Forest terlebih dahulu di depan menerusi jaringan umum Bamidele pada minit ke-16 hasil bantuan daripada Ryan Yates. Gol kedua mereka pula hadir di awal babak kedua, kali ini menerusi jaringan Danilo. Blackpool cuba bangkit menerusi 2 gol yang dijadikan oleh Albi Morgan pada minit ke-61 sebelum Kyle Joseph menambah gol kedua pada minit ke-78. Perlawanan terpaksa ditentukan menerusi masa tambahan dengan pasukan Nottingham Forest lebih bernasib baik apabila berjaya memperoleh jaringan kemenangan melalui penyerang mereka iaitu Chris Wood. Keputusan berakhir dengan kemenangan 3-2 pasukan Forest ke atas pasukan Blackpool. Everton pamit taring sebenar. Walaupun beberapa risiko penolakan mata lagi nanti, Everton tetap gah turun menentang pasukan Crystal Palace dalam aksi ulangan pusingan ketiga Piala FA Inggeris pada awal pagi tadi. Baaksi di gelanggang sendiri dilihat berjaya memberikan sedikit kelebihan kepada pasukan Everton dalam perlawanan ini. Beberapa seri percubaan berjaya dilakukan oleh kedua pasukan, tetapi Everton lebih bernasib baik apabila mereka berjaya menembusi gawang Palace menerusi satu-satunya gol yang dijadikan oleh Andre Gomez pada minit ke-42. Mereka berjaya mempertahankan kedudukan tersebut sehingga penghujung perlawanan sekaligus menghamparkan pasukan Palace pada kempen kali ini. Barcelona kehilangan 6 pemain utama. Barcelona dilaporkan bakal kehilangan 6 pemain utama mereka menjelang pertemuan dengan pasukan Unionistas dalam pusingan 16 terbaik Copa del Rey nanti. Barcelona dalam misi untuk memburu trofi seterusnya selepas mereka dihamparkan oleh pasukan Real Madrid dalam perlawanan akhir Piala Super Spanyol tempoh hari. 6 pemain yang dimaksudkan adalah Joao Cancelo, Gavi, Marc-Andre ter Stegen, Inigo Martinez, Marcos Alonso dan juga Rafinha yang kesemuanya terpaksa diketepikan akibat masalah kecederaan. Dua lagi pemain iaitu Ronald Araujo dan juga Lamine Yamal terpaksa melupakan sementara aksi ini kerana mereka mengalami pergantungan. Ini merupakan peluang terbaik buat Vitor Roque yang baru saja menyertai pasukan Barca untuk mempamerkan aksinya untuk memikat pengurus iaitu Xavi untuk segera memberikannya peluang lebih kerap lagi. Walaupun Unionistas berada di divisi ketiga Liga Spanyol, mereka tidak boleh memandang rendah kemampuan kelab tersebut kerana mereka sudah menunjukkan yang mereka juga mampu untuk marah sehingga ke pusingan 16 terbaik ini. Situasi yang sudah semestinya memeningkan mana-mana sahaja pengurus pasukan, tetapi Xavi tetap percaya yang anak buahnya akan tetap berjaya melakukannya. Onana tampil untuk beri respon terhadap kritikan yang diterimanya. Penjaga gol utama pasukan Manchester United dan juga pasukan Cameroon, Andre Onana, tampil untuk memberikan penjelasan mengenai kritikan yang diterimanya selepas dia tidak berjaya untuk menunaikan janjinya untuk beraksi dalam perlawanan pertama untuk pasukan negaranya. Dia berlepas ke Qatar sampai saja tamat perlawanan pasukan Manchester United menentang pasukan Spurs dan tiba sejam sebelum perlawanan Cameroon menentang pasukan Guinea, di mana perlawanan tersebut mereka hanya mampu untuk mencatatkan keputusan seri 1-1. Keputusan untuk membenarkan Onana terus bersama dengan pasukan Manchester United sehingga perlawanan terakhir itu mengundang kontroversi di kalangan peminat pasukan Cameroon kerana ia seakan-akan lebih mengutamakan kelab daripada pasukan negaranya sendiri. Mereka mengambil contoh beberapa pemain lain yang turut bermain dalam kempen Piala Negara-Negara Afrika ini, seperti Mohamed Salah yang awal-awal lagi sudah pun meninggalkan pasukan Liverpool untuk menyertai kem latihan pasukan Mesir sebagai persediaan awal untuk menghalangi kejohanan tersebut. Onana bagaimanapun menjelaskan yang dia tetap mengutamakan negaranya berbanding kelab yang dia sedang wakili pada ketika ini. Dia juga mengambil positif setiap kritikan yang dia terima daripada penyokong mereka dan akan sentiasa memberikan yang terbaik untuk negaranya. Jose Mourinho bakal jadi pengganti Xavi. Bekas pengendali pasukan Roma, Jose Mourinho, disebut-sebut bakal menjadi pengganti kepada Xavi di Barcelona sekiranya pengurus itu dipecat dalam masa terdekat ini. Perkara ini timbul selepas ejen kepada Mourinho sendiri mendedahkan yang dia telah meletakkan sendiri nama beliau sebagai salah seorang dalam senarai akan menjadi pengendali pasukan Barca yang seterusnya. Dengan kedudukan Xavi yang semakin tertekan pada ketika ini, tidak mustahil untuk pengurus itu dipecat ataupun meletakkan sendiri jawatannya selepas prestasi tidak menentu pasukan dalam musim ini. Barcelona kini berada di kedudukan keempat Liga, 8 mata di belakang pasukan Girona dan paling malang apabila mereka dibelasah Real Madrid 4-1 dalam aksi final Piala Super Spanyol. Untuk rekod,
Mourinho pernah bersama dengan pasukan Real Madrid untuk satu tempoh yang agak singkat di mana dia berjaya untuk menjulang kejuaraan La Liga dan Copa del Rey pada waktu tersebut. Liverpool kehilangan 9 pemain menjelang pertemuan dengan pasukan Bournemouth. Liverpool diberitakan sudah kehilangan 9 tonggak utama mereka untuk hasil Liga Perdana Inggeris yang akan berlangsung semula pada 22 Januari nanti. Kesemua pemain sudah kembali berlatih di training center sebagai persiapan awal untuk bertemu dengan pasukan Bournemouth nanti. Dominic Szoboszlai bagaimanapun masih belum pulih daripada kecederaan hamstring dan akan terus diketepikan sehingga dia benar-benar bersedia untuk diturunkan semula. Liverpool sudah kehilangan Mohamed Salah serta Wataru Endo yang kini sedang mewakili negara mereka dalam kejohanan AFCON dan juga Piala Asia. Trent Alexander-Arnold juga masih mengalami kecederaan, manakala Andy Robertson, Kostas Tsimikas, Thiago Alcantara, Stephen Bergeti dan Ben Doak juga masih belum dapat diturunkan lagi. Bagi Joel Matip pula, dia sebenarnya sudah boleh melupakan baki aksi untuk musim ini selepas mengalami masalah ACL pada lututnya. Dua pemain dipinjamkan sebelum ini sudah kembali menjalani latihan bersama dengan pasukan, iaitu Nat Phillips dan juga Owen Baggs. Ini merupakan masa yang sangat sesuai untuk pemain muda tampil ke hadapan untuk mempamerkan kualiti yang mereka ada. Berikut adalah keputusan perlawanan dalam Piala Asia 2024. Kumpulan A, Lukman seri tanpa jaringan dengan pasukan China. Tajikistan tewas 1-0 kepada tuan rumah iaitu Qatar. Kumpulan F, Arab Saudi menang 2-1 ke atas pasukan Oman. Kita singgah pula ke jendela perpindahan pemain untuk Januari ini. Bintang Ajax tolak tawaran pasukan Manchester United. Bintang Ajax, Brian Brobby, mendedahkan dan dia telah menolak tawaran diterimanya daripada Manchester United pada tahun 2020 yang lalu. Dia memberitahu yang bekas pengurusnya di Ajax, iaitu Erik ten Hag, ada menghubunginya untuk memujuk dia menyertai mereka di Old Trafford, tetapi mengambil keputusan untuk menolaknya dan terus kekal di Ajax. Dia yang merupakan produk akademi Ajax sempat bermain di bawah kendalian pengurus itu pada musim 2021 sebelum berpindah ke pasukan RB Leipzig dan kembali semula ke Ajax selepas itu, selepas kurang menjadi suatu di Bundesliga. Manchester United cuba mendapatkannya sebelum dia menyertai pasukan Ajax semula, tetapi dia kekal dengan keputusannya untuk terus kekal bersama dengan pasukan Ajax. Brobby kini menjadi sasaran utama pasukan Manchester United semula selepas terdapat perkabaran yang Anthony Martial akan meninggalkan pasukan tidak lama lagi dan dia dianggap sebagai pengganti yang sesuai untuk bermain di posisi tersebut. Manchester United sedia labur 150 juta pound untuk Vinicius Junior. Manchester United dilaporkan bersedia untuk mengeluarkan perbelanjaan sebanyak 150 juta pound untuk mereka cuba mendapatkan pemain pasukan Real Madrid, iaitu Vinicius Junior. Real Madrid bagaimanapun menganggap pemain tersebut bukanlah untuk dijual buat masa sekarang ini. Real Madrid masih berharap untuk dapatkan Mbappe. Real Madrid masih lagi meletakkan harapan untuk mereka cuba mendapatkan bintang pasukan Paris Saint-Germain, iaitu Kylian Mbappe. Walaupun pasukan Paris Saint-Germain sudah bersedia untuk menawarkan kontrak terbaru untuk pemain itu yang bernilai 100 juta euro semusim. Victor Osimhen mahu beraksi di EPL. Victor Osimhen mengakui yang dia sebenarnya berminat untuk beraksi di EPL suatu hari nanti. Tetapi fokusnya sekarang ini masih lagi bersama dengan pasukan Napoli. Dia kini sedang kuat dikaitkan dengan pasukan Arsenal serta pasukan Chelsea yang semakin terdesak untuk mendapatkan seorang penyerang. Aston Villa mahukan 100 juta pound ke atas Douglas Luiz. Aston Villa meletakkan tanda harga tinggi kepada Douglas Luiz, iaitu setinggi 100 juta pound kepada mana-mana pasukan yang berminat untuk mendapatkannya. Luiz kini sedang mendapat perhatian daripada dua kelab besar seperti pasukan Liverpool dan juga pasukan Barcelona. Spurs sertai saingan untuk dapatkan Michael Olise. Spurs menyertai saingan untuk mereka cuba mendapatkan pemain pasukan Crystal Palace, iaitu Michael Olise. Mereka perlu berdepan dengan pasukan Arsenal, Liverpool dan juga pasukan Manchester United yang awal-awal lagi sudah menyatakan minat terhadap pemain itu. Crystal Palace berminat dengan Calvin Phillips. Bos pasukan Crystal Palace, Roy Hodgson, memberikan bayangan yang mereka akan cuba mendapatkan pemain tengah pasukan Man City, iaitu Calvin Phillips, secara pinjaman sebelum jendela perpindahan kali ini tamat. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.